Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dihidupkan lagi oleh Allah sehingga kita berada di penghujung-penghujung Ramadan. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat, rakan-rakan atau ahli keluarga kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam bulan Ramadan. Sidang pendengar sekalian, walaupun Ramadan ini berbaki beberapa hari lagi, janganlah kita sia-siakan nikmat yang begitu besar yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat beberapa amalan yang boleh kita lakukan untuk kita menghabiskan baki-baki Ramadan yang tinggal yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak memotivasikan kepada kita dengan beberapa perkara, dengan beberapa amalan yang kerjanya sedikit tetapi pahalanya dilipat kali ganda. Di mana insya-Allah yang pertama kita akan melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya laylah wa ayqaza ahla. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda akan mempertingkatkan amal ibadah baginda, menghidupkan malam dan membangunkan ahli keluarga dengan mendirikan salat-salat sunat, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Dan yang kedua, di dalam Ramadan yang tinggal berbaki beberapa hari ini, hendaklah kita memperbanyakkan membaca ayat suci Al-Quran, kerana banyak keistimewaan bagi ahli Al-Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Pastinya apabila kita berada di hari akhirat kelak, kita semua memerlukan pertolongan selain daripada pertolongan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Al-Quran juga akan membantu kepada orang yang sentiasa melazimkan dirinya membaca Al-Quran. Sidang pendengar sekalian, janganlah disebabkan kesibukan kita bekerja sehingga kita lupa untuk membaca Al-Quran, sehingga kita berkata, nantilah apabila ada masa terluang kita akan membaca Al-Quran. Pastinya susah untuk kita bertemu masa terluang tersebut. Tetapi hendaklah kita meluangkan masa untuk membaca Al-Quran, dan insya-Allah pada ketika itu kita akan ada masa untuk membaca Al-Quran. Sidang pendengar sekalian, membaca Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala selain Nabi mengatakan bahawa Al-Quran ini akan memberi syafaat kita di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala juga melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa orang yang membaca Al-Quran ini banyak pahala dijanjikan kepada mereka. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sabda Rasulullah, sesiapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka pahalanya dilipat kali gandakan dengan 10 kali ganda. Dan Nabi kata, tidak aku katakan bahawa alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia mempunyai sebanyak 19 huruf. Dengan membaca itu sahaja dilipat kali ganda sehingga 190 kali. Apatah lagi sekiranya kita membaca Al-Quran itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sidang pendengar sekalian,
Sekiranya kita tidak ada kesempatan untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran, tetapi kita masih lagi berpeluang membaca Al-Quran dengan membaca surah-surah yang biasa kita sudah hafal. Kita boleh membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pun kita juga boleh membaca surah Al-Fatihah yang sudah menjadi hafalan bagi kita. Maka tidak ada alasan dengan kesibukan kerja menyebabkan kita terlupa membaca Al-Quran. Sidang pendengar sekalian, untuk yang seterusnya, di dalam Ramadan yang berbaki ini, boleh juga kita melakukan amal ibadah yang lain. Seterusnya, kita digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan sedikit daripada harta kita ataupun sebahagian daripada harta kita untuk kita sedekahkan kepada orang-orang miskin, untuk kita wakafkan, untuk kita infakkan ke rumah-rumah ataupun tempat-tempat yang memerlukan kepada keuangan, kepada sekolah-sekolah tahfiz dan mana-mana tempat, ke masjid dan sebagainya. Kerana pahala dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah besar kepada orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 161, yang mana satu sedekah yang kita keluarkan, satu infak yang kita keluarkan, Allah akan menggandakan sehingga 700 kali ganda. Satu gandaan yang begitu besar sehingga tidak ada mana-mana saham yang berada di dunia ini apabila kita melaburkan RM1 akan digandakan sehingga RM700, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang yang mengeluarkan harta mereka dengan satu sedekah yang dikeluarkan, Allah akan menggandakan sehingga 700 kali ganda. Malah lebih daripada itu pun mampu untuk Allah Subhanahu Wa Taala gandakan kepada orang yang benar-benar mengeluarkan harta mereka ikhlas kerana Allah, bergantung kepada niat dan manfaat harta tersebut. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bandingan ataupun perumpamaan derma orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah ialah sama seperti satu biji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipatkan ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Sidang pendengar sekalian, apa yang ada pada milikan kita, di dalam poket kita, wang yang berada, itu semua bukan milik kekal kita. Kalau mati, ia akan menjadi milik kepada waris kita. Kalau kita simpan di dalam poket, Allah uji kita dengan kereta kita rosak, maka ia akan menjadi milik poming kereta. Begitu juga sekiranya kita sakit, Allah uji kita dengan kesakitan, kita pergi ke klinik, dia akan menjadi milik kepada doktor. Tetapi apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan akan menjadi milik kita dan kekal menjadi milik kita, dan walaupun sesudah kita mati. Disebut oleh Nabi bahawa akan apabila mati seseorang anak Adam itu akan terputus segala amalannya. Apabila kita sudah mati, kita tidak akan lagi mampu untuk melakukan ibadah. Pahala kita akan terhenti di situ sahaja, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan berjalan, iaitu yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang saleh. Sidang pendengar sekalian, seterusnya, di samping diwajibkan ke atas kita menunaikan puasa, diwajibkan ke atas kita juga menunaikan zakat fitrah. Kerana zakat fitrah ini akan mensucikan dosa-dosa yang kita lakukan, akan menampung kekurangan ketika kita melakukan puasa.
Bukan mampu, tidak semudah kita untuk menahan kemarahan. Kadang-kadang kita marah anak, kadang-kadang kita hilang sabar, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menahan mulut kita daripada berkata perkara yang tidak elok. Maka dengan kita menunaikan zakat fitrah, dia akan menjadi penyuci kepada dosa-dosa dan juga kelemahan dan menampung kekurangan yang ada ketika kita menunaikan ibadah puasa. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa ta'amatan lil masakin. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah sebagai mensucikan, sebagai menyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari sebarang perkara lagha dan keji, serta memberi makan kepada orang miskin. Di samping mengampunkan dosa-dosa kita, menampung kekurangan yang ada ketika kita melakukan puasa, zakat fitrah juga akan memberi makan kepada golongan miskin, dan ia juga berpahala kepada kita, dan Allah tidak akan lupa bahawa segala kebaikan yang kita lakukan walaupun seberat zarah akan Allah akan ditulis oleh malaikat dan akan dipersembahkan di hadapan kita di akhirat kelak. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, hendaklah kita memperbanyakkan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Sekiranya di waktu malam agak berat ataupun mungkin kita ada sedikit perasaan malas, itu biasa, kerana manusia ini banyak kelemahan. Tidak mampu untuk kita ambil wuduk, mendirikan solat malam, tetapi mampu bagi kita untuk kita melunakkan bibir kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimah ataupun dua perkataan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, yang ringan, mudah untuk kita sebut, tetapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di timbangan mizan sangat berat. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sabda Rasulullah, kalimatan habibatan, dua kalimah yang sangat dicintai, ila rahman, di sisi ar-rahman, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hafifatan 'ala lisan, ringan untuk kita sebut dengan lidah kita. Khafifatan 'ala lisan, ringan untuk kita sebut dengan lidah kita. Thaqilatan fil mizan, tetapi ia berat di atas timbangan mizan kita. Sidang pendengar sekalian, di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Allah kata, barang siapa yang berat timbangan amalnya, iaitu amal kebaikannya, maka ia akan ditempatkan dalam kehidupan yang senang lenang, iaitu di dalam syurga. Namun barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya iaitu neraka hawiyah. Nanti apabila kita sudah meninggal, apabila dibangkitkan di hari kiamat, kita akan dimizankan. Amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam surah Al-Qari'ah ini, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang senang lenang, iaitu di dalam syurga. Tetapi sesiapa yang ringan timbangan amalnya, maka ia tempat kembalinya adalah di dalam neraka hawiyah. Mudah-mudahan dengan zikir yang begitu mudah
yang ringan untuk kita sebut, iaitu zikir, dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah tetapi berat di atas timbangan, iaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kita sebut itu sahaja akan menyebabkan timbangan amal kita menjadi berat, insya-Allah. Dengan kita membasahkan lidah kita dengan berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, moga-moga amalan yang kita nampak kecil ini juga akan menambahkan, memberatkan timbangan amal kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga apa yang dikongsikan di sini dapat saya amalkan dan juga pendengar amalkan. Moga-moga akan memberi manfaat kepada kita semua. Moga-moga kita menjadi insan yang berjaya, insan yang bertakwa, insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tarbiyah Ramadan yang kita lalui sehingga penghujungnya nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.